pengemis dalam keluarga sendiri. Cerita dari Hani, bukan nama sebenar. Mak aku dah lama meninggal masa aku kecil lagi, umur 4 tahun. Orang cakap budak kecil mana nak ingat kenangan dulu-dulu kan? Tapi Allah bagi aku ingat certain things. Aku ingat arwah mak aku belikan aku pizza tapi aku tak nak makan. Tak sedap bagi aku. Berbelas-belas tahun sepanjang aku membesar, aku tak pernah makan pizza dah. Tapi bila dah perkena sekali, dah macam ketagih, sedap rupanya. Menyesal pula masa kecil cenonit dulu aku tolak makanan yang mak aku bagi tu. Aku pun ingat yang aku pernah tergelincir kaki masuk lubang jamban. Padahal time tu aku baru lepas mandi. Arwah mak aku mandikan aku balik. Dan benda yang paling aku tak boleh lupa dan Allah beri aku ingat benda tu adalah masa arwah mak aku meninggal, aku ingat dia dikapankan, diletak atas tilap dan aku tak nak cium dia. Apalah budak 4 tahun macam aku ni rasa kan time tu. Bila nampak darah keluar dari hidung dia, kapas dah tukar pun masih berdarah sebab mak aku kena demam denggi berdarah. Jadi aku takut sangat nak cium mak aku masa tu. Dan sampai sekarang aku menyesal. Aku tak pernah cuba tanya family aku sama ada aku dapat cium mak ataupun tidak time tu. Aku tak pernah tanya sebab aku takut aku akan makin sedih dan menyesal. Dan tak lama lepas arwah mak aku meninggal, mungkin dalam setahun macam tu, kubur masih merah. Bapa aku cuba cari pengganti. Dia nak ada orang jaga aku sebab dia tak nak aku membesar tanpa seorang mak. Setiap kali keluar dengan perempuan-perempuan tu, bapa aku akan tengok sama ada dia sayang atau jaga aku dengan baik ataupun tidak. Aku ingat lagi, ada kakak cantik ni, bapa aku tak jadilah dengan dia sebab dia tak suka aku. Tapi itulah salahnya abah. Dia cari seseorang untuk jadi mak kepada anak ni. Itulah punca kenapa hidup dia sekarang mungkin tak bahagia. Ini kisah aku. Kisah daripada mata seorang anak kecil yang menyaksikan penderitaan, penderaan fizikal dan emosi dalam keluarga yang tak pernah sekalipun harmoni. Bapa aku kahwin dengan mak tiri aku ni. Mak tiri aku cakap mulanya dia tak nak pun dekat bapa aku sebab bapa aku kulit gelap, tak kaya, sederhana je lah kiranya. Tapi lepas dipujuk-pujuk family mak tiri aku tu, so dia setujulah sebab dia pun dah tua tapi tak kahwin lagi. Hidup dengan mak tiri ni bahagia? Mungkin ada. Tapi sepanjang aku meniti zaman kanak-kanak dan remaja aku, bahagia, kasih sayang seorang mak, yang itu tak pernah aku dapat. Dia pernah bawa aku pergi mall. Dan sebelum nak balik tu, dia suruh aku tunggu dekat aras yang paling bawah, duduk dekat area situ sebab katanya dia ada nak beli something dekat area atas yang kita orang dah masuk sebelumnya. So dia suruh aku duduk diam-diam sorang-sorang kat bawah tu. Budak 5-6 tahun kot masa tu. Agaknya buat apa? Mestilah aku takut kan. Aku diam-diam, aku pergi dari area tu bila aku rasa macam dia pergi dah lama sangat. Dan aku tak jumpa dia. Bila dah lama tu, baru dia jumpa aku semula. Apa lagi? Habis badan aku kena cubit dengan dia dan dia ugut aku. Jangan cakap dengan bapa aku apa yang jadi tadi. Masa adik aku lahir, aku excited nak cium adik. Tapi belum sempat aku nak cium dia, aku dah kena tolak, kena tengking. Katanya aku busuk, jangan cium anak dia. Sampai sekarang, adik aku dah berdiri pun, entahlah. Aku boleh peluk diorang. Aku memang baik dengan adik-adik aku semua. Tapi tak pernah sekali pun aku cium diorang semua. Peluk tu selalu, tapi cium tak pernah. Aku rasa janggal, rasa tak biasa. Banyak benda jadi masa aku kecil dulu. Tudung aku tertetas masa sekolah sebab tak pandai nak jahit dekat bahagian leher. Sampai aku pergi sekolah tudung berbutang tapi bahagian leher tudung tu nampak terlopong. Tak ada siapa tolong, tak ada siapa betulkan. Sudahnya masa masuk tingkatan 1, aku minta makcik saudara aku tolong jahitkan sebab dia memang pandai jahit. Masa dekat rumah makcik aku tu juga, dia mengamuk dan nak tampar aku. Dia marah aku, dia maki amun aku. Aku masa tu baru berumur 13 tahun. Aku berlari masuk tandas makcik aku dan menangis. Aku berkurung dalam tu sebab aku takut. Kalau balik rumah, aku ingat selamat. Bapak aku tak ada kerja time tu. Dia ugut aku, dia nak tampar aku. Dia cakap aku saja je buat dia nampak buruk dekat mata family bapak aku. Baju aku, dia humban semuanya depan pintu tak berlipat. Aku ambil, aku kutip dan aku lipat cincai-cincai macam tu je. Aku masukkan dalam almari baju aku. Kalau bapak aku ada, dia tak humban letak depan pintu bilik aku. Dia humban depan almari baju aku. Tak apalah, aku ambil, aku lipat. Dia diamkan aku berbulan-bulan disebabkan hal tudung tu. Kalau adik-adik aku terlampau mengada, kadang aku tegur adik-adik aku. Tapi aku kena tengking balik. Nak cakap tentang kena pukul fizikal ni, jangan cakap lah. Memang badan aku dah lali. Paling aku sedih dia hina arwah mak aku. Dia cakap arwah mak aku ni pengotor sebab itulah kena denggi. Tapi mengikut cakap makcik aku semua, mak aku tu adalah perempuan yang paling lemah lembut. Baik, pembersih. Tapi dulu kita orang duduk dekat kawasan setinggan yang berair. So apa nak diharapkan? Denggi tu dah macam satu penyakit biasa dah dekat area tu. Tapi aku tahu sekarang dia dah lupa tentang semua benda yang dia pernah buat dekat aku, yang dia pernah kata dekat arwah mak aku.
Bapa aku pula, dia ayah yang baik. Aku tak tipu, dia memang sayang sangat dekat aku dan adik-adik. Tapi dia bukan suami yang baik. Dia kuat cemburu. Dia panas paran, kaki pukul, berdendam. Dia dan mak tiri aku ni macam merpati dua sejoli. Dua-dua sama je. Aku pernah tengok bapa aku pijak mak tiri aku punya perut masa dia tengah pregnantkan adik aku. Masa tu aku kecil lagi. Aku menyorok belakang almari baju. Tapi bapa aku jerit dekat aku. Dia cakap, kau nak aku ceraikan ke perempuan ni? Banyak kali dia tanya aku. Masa tu aku menangis, menggigil. Mak tiri aku pun sama. Agaknya disebabkan pergaduhan diorang tu lah yang menyebabkan aku tanpa sedar aku jadi mangsa tempat melepaskan emosi diorang. Mak tiri aku pula, mulut dia ni memang leza, kasar dan dia suka mencabar. Bapa aku pula dia awalnya tenang je, tapi bila dicabar dia mula angin. Dan aku perasan setiap kali nak maghrib je mesti diorang bergaduh. Bertampak, pukul. Bila aku dah masuk tingkatan 3 ke atas, aku dah mula berani. Kalau tengok diorang bergaduh, aku dengar je, terus aku keluar berlari, tarik baju bapa aku dan aku suruh mak tiri aku lari pergi rumah makcik aku. Kemudian bapa aku kejar mak tiri aku nak tampar lagi. Tapi masa tu aku anak kecil yang kurus meliti. Aku pun tak tahu daripada mana datangnya kekuatan aku masa tu. Aku tarik baju bapa aku sampai terkoyak semata-mata. Aku tak nak dia pukul mak tiri aku lagi. Paling teruk sampai bapa aku ugut dengan keluarkan barang. Masa ni kaki aku dah macam jelly dah. Lembik dah. Aku menangis merayu dekat bapa aku, jangan buat macam tu. Banyak lagi lah sebenarnya. Banyak sangat sampai tak terluar dengan kata-kata. Masa aku SPM, aku ingat lagi kejadian ni. Dia dengan mak tiri aku bergaduh. Masa tu mak tiri aku bawa kes ke pejabat agama nak buat sesi kaunseling dengan bapa aku lah. Bapa aku tahu bila surat sampai. Apa lagi? Mengamuklah dia. Tapi aku tahu kes tu dan aku pun cakap, baguslah macam tu. Tak apa, bawa je kes ke mahkamah ataupun pejabat agama sebab aku rasa benda tu dah terlampau teruk dah. Bapa aku tahu aku cakap macam tu dengan mak tiri aku. Mungkin mak tiri aku cakap kot kat dia. So hari aku nak SPM tu, aku ingat lagi masa tu aku ada paper bahasa Inggeris. Aku nak salam bapa aku, dia tak nak. Dia marah aku. Dalam dewan exam yang senyap sunyi tu, aku menangis senyap-senyap. Dalam hati aku cakap, Sudah, jangan fikir lagi. Kau kena jawab exam ni. Kau kena lulus. Kau boleh buat. Lupakan semua masalah tu semua. Dan Alhamdulillah, aku rasa Allah memang sayang aku sangat-sangat. Dia tahu aku sedih. Dia bagi aku kekuatan dan keputusan SPM aku cemerlang. Walaupun keadaan sepanjang aku jawab tu, macam aku ada dalam medan perang. Sebab emosi aku teruk sangat masa tu. Bila masuk U pun, benda ni berlarutan. Ada satu hari tu sebelum masuk SEM baru, diorang nak hantar aku pergi U. Tapi pagi tu, diorang bergaduh besar. Bapa aku tak bagi, mak tiri aku ikut. Aku menangis. Aku lari pergi rumah makcik aku. Aku tak tahan, sedih. Sebab adik-adik pun semua tak jadi ikut. Aku menangis depan makcik aku sebab aku tak tahan sangat. Diorang terkejut semuanya sebab tak pernah diorang nampak aku menangis. Dan pakcik aku ikut temankan aku sekali pergi U. Tapi ada hikmahnya juga sebab sebulan 2 lepas tu, pakcik aku tu meninggal dalam aksiden. Mungkin Allah nak bagi aku peluang tengok pakcik aku buat kali terakhir masa tu. Sebab sebelum ni pakcik aku yang pendiam tu tak pernah-pernahnya dia nak ikut pergi mana-mana. Pergi teman ke apa ke tak pernah. So aku percaya Allah bagi aku hikmah tu. Aku ni anak perempuan sulung. Umur aku pun dah 20 lebih dah. Tapi sekali pun aku tak pernah rasa pelukan seorang mak, ciuman seorang mak. Aku dengan mak tiri aku ni seumpama kawan je. Aku tengok je dia peluk, cium anak-anak dia. Walaupun bapak sama, mak lain-lain. Tapi diorang tetap adik aku. Aku tak dapat semua tu. Aku happy ke, aku sedih ke, semua aku tangguh sendiri. Kalau mak tiri aku buat apa-apa dekat aku pun, aku tak bagi tahu bapak. Sebab nanti diorang bergaduh. Aku hanya cerita masalah aku ni dengan seorang kawan rapat je. Seorang. Dialah yang paling aku percaya. Itu pun sebab aku dah tak tahan sangat dengan mental torture ni. Mak tiri aku selalu cakap, nanti kau besar kau mesti macam bapak kau juga. Tak. Aku akan buktikan aku pemula kepada berhentinya kitaran mangsa jadi pemangsa ni. Aku tahu Allah ada dengan aku. Takkan ada satu pun kesedihan yang mampu mengatasi kuasa dia. Buat semua, doakanlah aku. Aku baru habis degree dan tengah tunggu kerja. Doakan aku dapat kerja yang baik-baik, yang mampu menyenangkan aku dan keluarga. Mereka tak sayang aku pun tak apalah. Aku tahu Allah terlalu sayangkan aku. Kalau aku sedih, solat dengan Al-Quran itulah peneman aku. Sampai sekarang pergaduhan ni tak berhenti dalam keluarga aku. Aku nak kerja jauh, diorang tak bagi. Diorang suruh aku kerja sini-sini je. Dan doakan aku juga, kalau satu hari nanti aku berjodoh dengan sesiapa, doakan semoga aku dapat mak mentua dan family mentua yang baik dengan aku. Sebab aku ni sebenarnya tengah kempunan tau. Kempunan kasih sayang seorang mak. Doakanlah impian aku tercapai. Doakan aku terus kuat ya. Doakan anak kecil ini terus tabah dan sentiasa matang dalam hidupnya.